Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi belajar bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah dengan tajuk kufur. Tajuk kufur. Apakah objektif pembelajaran pada kali ini? Yang pertama, kamu boleh menyatakan maksud kufur. Kedua, boleh menerangkan hukum dan dalil kufur. Dan yang ketiga, boleh mengklasifikasikan bahagian-bahagian kufur. Baiklah, mari kita ketahui apakah pengertian kufur. Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ketahui juga istilah lain yang perlu kita belajar. Yang pertama, fasik. Fasik bermaksud orang yang ingkar perintah Allah. Zindik ialah orang yang imannya terpesong atau sesat. Syirik bermaksud orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara murtad ialah orang yang terkeluar daripada Islam. Hukum kufur. Kufur hukumnya sesat. Berdasarkan dalil daripada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya ia sudah jauh tersesat. Daripada ayat ini, fahamlah kita bahawa sesungguhnya hukum kufur adalah sesat. Baiklah. Sekarang mari kita belajar untuk mengklasifikasikan bahagian-bahagian kufur. Kufur terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kufur i'tiqad dan yang kedua, kufur amalan. Mari kita ketahui dulu apakah yang dimaksudkan dengan kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad bermaksud menolak atau menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kufur amalan bermaksud menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Nah, sekarang kita belajar pula apakah faktor-faktor yang mendorong kepada kekufuran. Punca yang pertama ialah tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Kedua, terlalu menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Dan yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Ini adalah antara faktor ataupun punca ataupun sebab mengapa seseorang itu terdorong untuk melakukan kekufuran. Baiklah, sekarang mari kita belajar apakah kesan kufur. Kufur boleh merosakkan iman. Boleh menyebabkan hati tidak tenang. Juga kufur membuatkan seseorang itu tidak mendapat rahmat Allah. Serta mendapat dosa besar. Dan paling dahsyat sekali ialah mendapat ancaman azab Allah. Semoga kita semua dilindungi daripada kekufuran. Maka mohonlah agar kita dilindungi daripada kekufuran yang membinasakan.
Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk menjauhi kufur? Yang pertama, hendaklah menjaga amal ibadah. Contohnya, memperbanyakkan amalan baik dan sabar dan tabah ketika belajar. Yang kedua, sentiasa berdoa agar ditetapkan iman. Amalkan doa ini yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dengan cara selalu menghadiri majlis ilmu serta selalu mendampingi guru-guru. Yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu, iaitu dengan sentiasa bermuhasabah diri. Dan hendaklah bersikap sederhana dan sentiasa bersyukur. Sekarang, apakah rumusan pembelajaran pada hari ini? Ya, kufur merupakan satu dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.